My brothers, my nakama yang masih belajar mahupun yang telah bekerjaya. Kalau sebelum ni korang just beli t-shirt One Piece je kan, dan beli t-shirt dapat t-shirt je. But hari ni aku nak buka peluang kat korang seluas-luasnya. Di mana? IG Shop Skoverto Hub, Malaysia #1 anime merchandise, menawarkan t-shirt Mugiwara Edition, yang mana kalau korang beli satu helai percuma stiker, beli dua helai percuma keychain dan stiker, beli tiga helai percuma stiker, keychain, frame. Dan tak cukup dengan itu, untuk warga Semenanjung, korang akan dapat postage percuma dengan pembelian 3 helai ke atas. Jangan cakap abang lupa dekat warga Borneo, korang pun berpeluang untuk mendapat free gift yang sama dan free postage untuk korang juga dengan pembelian 4 helai ke atas. Cepat guys, get it now dan cargas, sebab this Mugiwara Limited Edition ini hanya akan dibuka sampai 25 Oktober sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Ni bukan pre-order tau. Get it now. Ikuzu Yarudomo. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, hari ni kita nak bercerita tentang ranking kejayaan dalam kehidupan Shimotsuki Zoro, atau lebih dikenali dengan Roronoa Zoro, seorang pendekar pedang, swordsman, satu watak yang hebat dalam animasi One Piece dan mampu melakukan perkara yang tidak dapat dilakukan oleh ladun biasa. Seram tak? Seram betul. Roronoa Zoro adalah swordsman dalam Straw Hat Pirates dan dia bergabung dengan Luffy saat di Shelf Town. Zoro adalah pemedang yang sangat mahir yang selalu membantu kapten dia. Roronoa Zoro yang mahir menggunakan 3 pedang mempunyai angan-angan atau impian untuk menjadi the world's strongest swordsman. Dan untuk mencapai tujuan itu, dia melatihkan minda dia dan badan dia dan membuat peningkatan dalam kemahiran pedang dia. Dia antara watak terhebat dalam dunia One Piece sebagai the master of swordsman. Jadi untuk video kali ini aku akan membahas tentang top 10 ranking kejayaan yang telah dilakarkan oleh Roronoa Zoro. Jadi let's proceed with the content. Jap. Tak ada apa-apa lah. Jom! Bulunya lebat, selalu sihat, kerana power cat. Nombor 10, Zoro mendapat respek dari pahlawan pedang nombor 1 dunia, Dracul Mihawk. Zoro meninggalkan dojonya di desa Shimotsuki untuk mencari Dracul Mihawk dan menjadi pendekar terkuat dengan mengalahkan dia. Ketika Zoro dan Luffy berhenti di restoran Barati, tiba-tiba dia berjumpa dengan rival paling yang dinanti-nantikan dia, iaitu Dracul Mihawk. Pada saat itu, Zoro mengajak Mihawk berduel. Walaupun menghadapi kekalahan yang hebat kepada Mihawk, Zoro berjaya mendapatkan rasa hormat that legendary swordsman dengan menunjukkan kesungguhan dan nilai sejati seorang swordsman. Oleh kerana kualiti dia, Mihawk membiarkan dia hidup dan meminta dia untuk menjadi lebih kuat dan suatu hari nanti mengalahkan Dracul Mihawk. Nombor 9, Zoro berjaya hidup setelah mendapat kesakitan Luffy di Thriller Bark. Selepas pertarungan Luffy melawan Ors dan Gecko Moria selesai, Luffy telah jatuh pengsan dan pada saat itu tiba-tiba Bartolomeo Kuma yang menjawat jawatan Shichibukai muncul untuk melawan topi jerami, dan pada ketika itu Zoro menyahut cabaran itu. Begitu juga dengan kru Luffy yang lain, namun berakhir dengan kekalahan. Zoro kemudian diperintahkan oleh Kuma untuk mengambil semua kesakitan Luffy yang cukup untuk membunuh dia. Jika tidak, Luffy yang akan menjadi galang gantinya. Seperti yang diharapkan dari Zoro, dia menyetujui cabaran itu dan walaupun dia berjaya, dia mengalami kecederaan yang begitu teruk sehingga seluruh badan dia berlumuran dengan darah. Nombor 8, Zoro mengalahkan Pika dari Don Quixote Pirates. Pika adalah salah seorang antagonis dalam Dressrosa Arc. Sebagai salah seorang fighter terkuat Doflamingo, Pika merupakan ancaman bagi siapa sahaja untuk bertempur dan terbukti menjadi cabaran bagi Zoro juga, terutamanya disebabkan oleh kemampuan dia untuk berasimilasi dengan batu. Dengan menggunakan pertolongan Olympus, Zoro dapat menyudutkan Pika di udara dan mengalahkan dia dengan hayunan pedang dia. Mengalahkan pegawai seperti Pika tentunya merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Roronoa Zoro. Nombor 7, bounty Zoro meningkat. Oleh kerana mengalahkan Pika adalah prestasi besar buat Zoro dan Luffy menjatuhkan Doflamingo, tidak lama kemudian bounty Zoro naik mendadak. Dari sebelum peristiwa Dressrosa, bounty dia bernilai 120 juta buah beri. Silap. Aja nak ganggu kusyuk korang menonton. Kenapa suka ganggu dengan kita?
Dan ketika Straw Hat Pirates menerima poster bounty baru dia, bounty Zoro meningkat menjadi 320 juta berry. Setelah menguasai haki sepenuhnya dan menjadi lebih kuat, Zoro sememangnya layak mendapat bounty setinggi tersebut. Nombor 6, Zoro berjaya mengalahkan Kamazo the Manslayer. Di Wano Country, Shimotsuki Zoro berhadapan dengan Kamazo the Manslayer yang sebenarnya adalah orang kanan Eustace Kid, Killer yang terpaksa menanggalkan topengnya dan dipaksa oleh Orochi untuk memakan Devil Fruit Smile. Dan dek kerana Devil Fruit Smile itu adalah smile yang gagal, Killer kekal dalam keadaan ketawanya sampai kiamat. Kepala otak engkau. Betul lah. Maksud aku sampai bila-bila lah. Sampai matilah, senang. Ya. Dia terpaksa melakukan perintah Orochi kerana untuk menyelamatkan kapten dia. Pada ketika itu, Killer berlari ke arah Zoro dan kedua-duanya telah bertempur. Zoro akhirnya dapat mengalahkan dia dengan Rengoku Onigiri. Namun, menurut Killer sendiri, pertarungan mereka berakhir dengan kekalahan Killer adalah disebabkan Killer belum menggunakan senjata dia sendiri yang diberi nama Punishers. Tapi, agak-agak korang kalau Zoro dengan Killer ni repeat, yang menggunakan Punishers dia, siapa yang akan menang? Cuba korang komen kat bawah. Nombor 5, Zoro dapat menjinakkan pedang Enma di akhir babak kedua Wano. Dalam Wano Arc, Zoro telah mengembalikan Shusui yang diperolehinya dari Shimotsuki Ryuma sendiri. Namun, Zoro telah akur dan kembalikan pedang tersebut ke tanah Wano. Sebagai gantinya, Kozuki Hiyori menawarinya salah satu dari dua pedang ayah dia, which is Kozuki Oden, yang dikenali sebagai Enma. Pedang ini sangat kuat tetapi tidak sembarang orang boleh menjinakkan dia. Tetapi, Zoro berhasil menjinakkan Enma dan menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Dengan pedang ini, Zoro dapat memanfaatkan Ryu-nya dan mendapatkan serangan yang lebih kuat. Sehingga kan dia mampu untuk melukai Kaido. Nombor 4, Zoro berjaya blok serangan combo dari Charlotte Linlin. Charlotte Linlin aka Big Mom dan Kaido. Zoro adalah salah seorang dari 5 karakter yang menghadapi Big Mom dan Kaido serentak di atap Onigashima di Arc Wano Country. Seperti yang diharapkan dari dua Yonko, mereka tidak menahan diri melawan Worst Generation dan pada satu saat mereka mengeluarkan gelombang haki yang disebut Ocean Sovereignty ke arah 5 Worst Generation itu. Zoro mempertaruhkan nyawa dia demi aliansi dan menahan serangan tersebut. Walaupun sekejap, ianya cukup bagi anggota lain untuk melarikan diri ke tempat yang selamat. Sayangnya, Zoro mematahkan sekitar 30 tulang kerana serangan tersebut. Tetapi itu tetap merupakan prestasi yang luar biasa buat Zoro. Nombor 3, Zoro berjaya menghadapi King the Wildfire. Zoro adalah karakter yang sangat kuat yang belum pernah bertemu lawannya sampai saat ini. Setelah kekalahannya dari Kaido, dia disembuhkan menggunakan obat Ming yang menawarkan pemulihan super untuk waktu yang terbatas. Setelah pulih, Zoro menghadapi King the Wildfire dalam pertempuran dan akhirnya bertemu lawan dia. Namun, apa yang membuatkan Zoro sedikit terkilan adalah walaupun style bertarung King juga menggunakan pedang, namun King bukanlah swordsman sejati kerana dia juga menggunakan penumbuk dia untuk bertarung instead of all attack dari pedang seperti swordsman yang lain. Namun begitu, seperti yang diharapkan, King ternyata sama kuatnya dengan orang-orang seperti komandan-komandan Yonko yang lain seperti Katakuri, Cracker dan beberapa komandan Yonko yang lainlah. Dan dalam Wano Arc ini terbukti Zoro terpaksa mengerahkan kudarat dia demi berjuang untuk melawan King dalam pertempuran tersebut. Walau bagaimanapun pertarungan masih berlangsung, tetapi Zoro pasti akan muncul sebagai pemenangnya nanti. Cuma teknik apa yang bakal Zoro gunakan sebagai the finishing blow masih lagi kita belum ketahui. Cuba korang komen sikit agak-agak teknik apa yang Zoro akan gunakan. 1 sword style ke, 2 sword style ke, 3 sword style ke? Cuba komen sikit. Nombor 2, Zoro selamatkan kapten dia dari Yonko Kaido. Ketika The Worst Generation berada di atap untuk bertarung dengan dua maharaja lautan, Zoro sebagai kru Luffy memiliki tanggungjawab untuk melindungi kapten dia. Ketika bahaya tiba, Zoro tidak menghindar dan sedaya upaya untuk melindungi kapten dia yang pengsan. Dan menariknya, dalam chapter tersebut, chapter 1010, Zoro memberitahu bahawa even dirinya sendiri tidak lagi memiliki daya dan tenaga yang tinggal dan akan menggunakan serangan tersebut sebagai serangan terakhir dia. Dan Zoro juga mengatakan sekiranya serangan terakhirnya itu gagal dan dia berakhir dengan kematian, dia akan serahkan beban tersebut kepada Trafalgar Law. Dan dalam chapter tersebut, Zoro berjaya menyelamatkan kapten dia dari finishing blow Kaido ke arah Luffy. Siapa nak come out first?
Dalam segmen SNFR ini aku nak highlight satu bisnes nakama kita iaitu Ahmad Faiz. Ahmad Faiz menawarkan kepada kita the cheapest hot selling LRT condo dekat Taman Melati. So bagi korang yang berada di area Taman Melati atau yang ingin menetap di Taman Melati, korang boleh WhatsApp Ahmad Faiz, only first home buyer sahaja yang boleh dapatkan kondo ini, dan booking only RM500 to choose unit. Ciri-ciri kondo ini adalah mempunyai keluasan 830 persegi, ada 3 bilik, 3 minit sahaja untuk pergi ke shopping mall, 7 minit untuk pergi ke KL East Mall, 10 minit walk to LRT Taman Melati, 6 minit drive ke Tunku Abdul Rahman University, easy accessible to Duke, MRR2, Karak Highway, 1 km untuk ke lebih dari 5 buah sekolah, institusi, 3 hospital yang berdekatan within 2.5 km sahaja, 15 resort style facilities. Di samping ada gym, swimming pool, reading cube, BBQ area, rock climbing, wire maze, jogging track dan kids playground dan yoga deck. First come first serve. Menarik gila tawaran dari Ahmad Faiz ni. So for more information, korang boleh klik link di ruangan description di bawah. Nombor 1, Zoro berjaya melukakan Kaido. Mungkin prestasi terbesar Zoro sejauh ini adalah apabila Zoro mampu melukai Yonko Kaido. Yes, I know, even Red Scabbard juga sebelum ini mampu melukakan Kaido. But, apa yang menariknya dalam chapter Zoro melukakan Kaido ini, beserta serangan Zoro itu juga tersalut dengan Haoshoku Haki Zoro. Dan dalam chapter inilah menjadi pendedahan pertama yang merupakan pendedahan yang canon. Walaupun Toei Animation dah bikin spoil sebelum ni kan. But still, canonically, this is the first revelation of Zoro Haoshoku Haki, dan this is dikira satu pencapaian terbesar buat Zoro setakat ini. Dan ditambah lagi pula, serangan Zoro itu digabungkan dengan serangan rare milik dia yang bernama Ashura. Sebab apa rare? Tak tahu. Sebab sebelum time skip, teknik ini baru digunakan 2 kali, which is first time digunakan masa lawan dengan Kaku di Enies Lobby, kali kedua masa lawan dengan Pacifista di Sabaudi, dan sepanjang tempoh selepas time skip, this is the first time Zoro menggunakan balik teknik ini. Begitulah sebab dia. So guys, inilah menurutku antara 10 kejayaan terbesar Zoro sepanjang siri One Piece ini. Kalau korang ada penambahan, korang boleh komen kat bawah, okay? So guys, that's all I have untuk perkongsian hari ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang ada hari di mana kita rasa macam tak nak buat apa dah. Seolah-olah mengisytiharkan kekalahan kita dalam senyap. Rasa tersangat penat, tersangat kecewa dan rasa patut menyerah dan akui kita telah gagal. Hari yang di mana perasaan sebegini wujud, saat di mana perasaan sebegini terlintas, saat dan hari itulah kita perlu segera mendongak dan tertanya kenapa kita bermula dulu mendongak dan lihat kembali sasaran yang kita sendiri percaya. Kalau kita berjaya capai impian tersebut, betapa orang yang nak kita bahagikan itu gembira. Bahkan paling penting, betapa gembiranya, bahagianya, puasnya perasaan kita saat kita berjaya capai apa yang kita impikan. Jangan pernah merunduk, my brothers. Bahkan teruslah mendongak ke arah aras yang telah kita bidikkan. Terus berusaha sehingga kejayaan berjaya kita lakarkan. Dan until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi